Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Amani binti Ismail Sazali, nombor matrik 14 DPR 19F1041. Okey, pertama sekali dalam video ini saya dan ahli kumpulan saya akan menerangkan tentang organisasi syarikat yang kami pilih iaitu syarikat Samsung dari Korea Selatan, dan kami akan menerangkan dengan lebih mendalam. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Yang pertama sekali adalah saya sendiri, yang kedua adalah Nur Farisah Akilah binti Rosman Jusairi, yang ketiga adalah Nur Afika binti Rahman, yang keempat adalah Aisyah Natasha binti Muhammad, dan yang terakhir ialah Nur Ashikin binti Muhammad Nur Hisan. Pertama sekali saya akan menceritakan latar belakang syarikat Samsung dengan lebih ringkas. Okey, yang pertama, Samsung merupakan syarikat Korea Selatan yang terdiri daripada salah satu pengeluar peranti elektronik terbesar di dunia. Samsung ditubuhkan sebagai kedai runcit pada 1 Mac 1938 oleh Lee Byung-chul. Samsung mengkhususkan diri dalam pembuatan pelbagai elektronik dalam kalangan pengguna dan industri, termasuk peralatan seperti semiconductor, memory chips dan sistem bersepadu. Samsung telah menjadi salah satu nama yang dikenali dalam teknologi dan menghasilkan sekitar 1/5 dari jumlah ekspor Korea Selatan. Samsung pertama kali memasuki industri elektronik pada tahun 1969 dengan beberapa bahagian yang berfokus pada elektronik. Produk pertama mereka adalah televisyen hitam putih. Seterusnya ialah objektif syarikat Samsung. Objektif pemasaran Samsung ialah bahawa masa depan elektronik memberi inspirasi kepada dunia dan mencipta teknologi yang canggih pada masa hadapan. Objektif syarikat adalah untuk memimpin inovasi dalam teknologi, penyelesaian dan produk yang memberi inspirasi kepada masyarakat seluruh dunia untuk mencipta dunia yang lebih baik. Syarikat ini berdedikasi untuk menawarkan nilai dan standard baru dalam industri serta memenuhi nilai pekerja, rakan kongsi dan pelanggannya. Syarikat ini terutama menumpukan pada penyediaan produk dan perkhidmatan berkualiti terbaik di dunia melalui proses inovatif dan kecemerlangan operasi. Seterusnya ialah strategi pemasaran syarikat Samsung. Yang pertama adalah penyedikan dan pembangunan menjadi teknologi inovatif. Samsung memilih untuk melabur dalam inovasi teknikal dan penyedikan dan pembangunan untuk memiliki kelebihan daya saing yang didorong oleh inovasi. Samsung harus menguasai dalam mengembangkan teknologi baru. Dunia digital memerlukan produk baru dan akibatnya syarikat Samsung mengalihkan sumber daya yang besar untuk mengembangkan produk mereka seperti LCD, chipset dan telefon bimbit yang luas. Menjelang krisis ekonomi 2008 hingga 2009, Samsung membelanjakan lebih $7 billion dan hampir 6% dari pendapatan unit untuk penyidikan dan pembangunan. Yang kedua ialah reka bentuk pembangunan produk. Kita kena faham bahawa teknologi canggih tidak selalu menjadi kejayaan pasaran. Samsung juga memfokuskan pada pengembangan dan reka bentuk produk. Tujuan mereka adalah untuk membuat produk yang memberikan faedah sekurang-kurangnya sebilangan pengguna akan menganggap ia berpatutan dengan harganya. Pengembangan produk baru Samsung biasanya melibatkan pasukan pereka yang bekerjasama rapat dengan jurutera, pasukan pembuatan dan pemasar syarikat. Yang ketiga ialah kempen membina jenama. Strategi pemasaran Samsung berfokus pada membuat kempen promosi untuk membina imej jenama Samsung. Memperbaharui usaha pemasaran mereka sama pentingnya dengan kejayaan strategi seperti persaingan yang baru kerana produk reka bentuk yang canggih. Salah satu langkah pertama adalah menyusun semula saluran pengedaran syarikat agar selaras dengan objektif strategi untuk menjadikan Samsung sebagai jenama berkualiti tinggi. Saya ingin menerangkan mengenai
bagi syarikat Samsung. Dengan lebih daripada 66,000 pekerja dan sales sebanyak 27.2 bilion US dollar, Samsung Electronics mengendalikan 25 pengkalan pengeluaran yang berasingan dari 59 anak syarikat jualan di 46 negara di seluruh dunia. Samsung Electronics Network Division menyediakan pelbagai infrastruktur berkualiti tinggi. Bahagian ini mempunyai lebih daripada 2,300 orang pekerja dan menjana pendapatan 1.3 bilion US dollar dan keuntungan sebanyak 122 juta US dollar. Ramalan penjualan untuk syarikat Samsung pula mempunyai dua ramalan perancangan jualan. Yang pertama, supply chain planning. Solusi ini menyediakan persekitaran perancangan yang mempertimbangkan kapasiti dan bahan dan menyediakan penyelesaian perancangan yang realistik. Sistem ini mewakili keseluruhan rantaian bekalan Samsung Electronics Network Division. Yang kedua, Collaborative Demand Planning ataupun CDP. Samsung menyediakan perancangan dan penjualan dengan alat ramalan baru yang menggunakan analisis sejarah dan statistik mengenai ramalan dan penjualan untuk mengembangkan collaborative forecast. Solusi ini digabungkan dengan revise business yang disemak semula untuk membantu mengurangkan lebihan inventory ataupun stok dengan memberikan data yang lebih dipercayai kepada pembuat keputusan. CDP juga merangkumi penyelesaian collaborative planning dengan sistem amaran yang memantau hasil rancangan SCP ataupun supply chain planning dan menyediakan pelaporan dalam talian. Selain itu, how well the plan is used. Ia dapat meningkatkan ketepatan peramalan melalui consensus-based forecasting, visibility yang lebih besar dan pandangan fleksibel organisasi produk serta masa. Dan yang terakhir untuk point sales planning dan forecasting ialah forecasting tools. Yang pertama ialah demand work. Ia adalah untuk pengurusan inventory, kapasiti, penjualan dan perancangan operasi. Yang kedua ialah QuickBook. Ia adalah platform untuk generate plan dan banyak membantu dalam meningkatkan perkhidmatan, kewangan dan penyelenggaraan. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang Organization of the Sales Function. Carta yang tertera merupakan carta organisasi syarikat Samsung. Struktur organisasi Samsung dirancang untuk mempromosikan inovasi teknologi yang canggih. Struktur organisasi Samsung bersifat divisional dan dalam syarikat Samsung mereka telah menghasilkan pelbagai jenis produk yang secara umumnya memenuhi keperluan setiap orang. Kesemua produk ini dihasilkan dalam division dan unit yang berlainan. Ia terbahagi kepada tiga division yang utama iaitu IT and Mobile Communication (IM), Consumer Electronics (CE) dan Device Solution (DS). Samsung memilih struktur organisasi divisional kerana berkaitan dengan portfolio produk Samsung yang besar dan perbezaan antara produk dan perkhidmatan yang ditawarkan syarikat Samsung kepada pasaran. Setiap bahagian Samsung diuruskan secara berasingan dengan mengambil kira ciri produk mereka. Setiap bahagian diketuai oleh pengurus. Pengurus dan pekerja dari jabatan yang berbeza seperti Jabatan Pemasaran dan Jabatan Kewangan inilah yang bertanggungjawab untuk menyelaraskan kerja dan aktiviti yang berkaitan dengan penjualan, pengeluaran, pasaran, pengedaran dan sebagainya. Pengasingan setiap division mengikut produk ini telah memudahkan pengurusan produk tersebut. Ini dapat memudahkan setiap bahagian merancang dan menjalankan aktiviti yang sesuai dengan jenis produk tersebut. Kerana setiap produk mempunyai pelanggan, fungsi, kegunaan dan kebaikan yang berbeza. Dengan ini, pembungkusan produk, promosi dan cara penjualan juga akan berbeza berdasarkan jenis produk. Selain daripada tiga division, struktur organisasi Samsung juga mempunyai pejabat pengurusan korporat dan Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT). SAIT ditubuhkan sebagai inkubator untuk pengembangan produk dan perkhidmatan baru. Pengambilan dan pemilihan. Siapa yang melaksanakan fungsi merekrut? Perancangan sumber manusia didasarkan pada cara Samsung dapat merekrut pekerja berdasarkan keperluan organisasi. Analisis pekerjaan adalah penting bagi pekerja supaya mereka dapat mengenal pasti dan menentukan lebih jauh tugas dan keperluan pekerjaan yang terperinci untuk menilai sama ada mereka sesuai untuk kedudukan organisasi yang berbeza. Penilaian berdasarkan penilaian yang dibuat sehubungan dengan data yang dikumpulkan. Sebaliknya, penerangan pekerjaan disediakan oleh Samsung untuk memudahkan tugas-tugas yang perlu dilakukan oleh pekerja.
Spesifikasi orang adalah proses lain yang dilaksanakan untuk menggambarkan kemahiran, pengalaman, sifat dan pengetahuan yang diperlukan untuk pemilihan pekerja. Prosedur pemilihan apa yang digunakan? Kerjaya Samsung dapat dimulakan dengan lulus ujian khas yang dijalankan oleh Samsung yang dikenali sebagai GSAT, iaitu Global Samsung Aptitude Test. Ini adalah langkah pertama proses pengambilan Samsung. GSAT terdiri daripada 50 soalan kebolehan yang harus diselesaikan dalam masa 1 jam atau 60 minit. Bersama dengan soalan, bahkan akan ada beberapa soalan kenalan untuk menguji kekuatan logik anda. Bahagian pertama memeriksa kemampuan kuantitatif yang terdiri daripada tafsiran data seperti carta pie. Semasa ujian ini, Samsung memeriksa kemahiran mentafsir data calon. Bahagian kedua memeriksa kemampuan penaklukan meliputi teka-teki menentukan ujian kebolehan umum semasa prosedur pemilihan Samsung. Yang kedua ialah ujian teknikal bertulis. Ujian pengekodan, ujian ini akan menguji kemahiran pengaturcaraan keseluruhan calon. Cuba pro-coder face prep untuk meningkatkan kemahiran pengaturcaraan anda. Ujian ini berlangsung selama 3 jam dan merupakan bahagian penting dalam proses pengambilan Samsung. Dan yang ketiga, temu bual teknikal. Di sini soalan berdasarkan projek. Pemboleh ubah statik, full state statik, semafor dan soalan konsep akan diajukan. Calon juga mesti berada dalam tajuk aliran masing-masing. Yang keempat, yang terakhir iaitu temu ramah HR. Di sini Samsung menguji kemahiran komunikasi, sifat kepribadian dan pengetahuan umum calon. Ketahui lebih lanjut mengenai soalan yang diajukan semasa proses temubuga Samsung. Latihan apa yang diikuti oleh rekrut baru? Iaitu program DNA, iaitu bimbingan dan nasihat. Untuk pegawai baru, Samsung SDI menyediakan program DNA, iaitu pembangunan dan nasihat. Untuk pengambilan pekerja baru di mana rekrut baru dapat menyesuaikan diri dengan syarikat dalam jangka masa yang cekap melalui OJT 1 ke 1 dengan para senior di jabatan yang sama berkenaan dengan pekerjaan, pengetahuan teknologi dan jabatan dan mewujudkan hubungan antara senior dan junior. Siapakah yang menjalankan sesi latihan? Samsung terkenal di seluruh dunia. Syarikat ini mempunyai sumber manusia yang baik kerana sistem latihannya yang berkesan. Untuk menjadi ahli syarikat ini, anda perlu mengikuti latihan agar dapat menyesuaikan diri dengan pekerja. Jadi sekarang saya akan terangkan tentang pampasan. Korang tahu tak apa itu pampasan? Pampasan ialah suatu bentuk kewangan atau bukan kewangan yang diterima oleh pekerja. Bagaimana individu di syarikat Samsung dibayar sebanyak 400 kes yang layak mendapat pampasan. Syarikat Samsung membayar sebanyak 14 bilion kepada bangsa semua pekerja yang bekerja di kilang pengeluaran semikonduktor dan paparan Samsung yang lebih daripada setahun akan mendapat ganti rugi penyakit, contohnya seperti barah, keguguran atau yang lain-lain. Kaedah yang digunakan oleh syarikat Samsung adalah bayaran asas, iaitu kenaikan gaji pokok bagi pekerja bagi pengiktirafan atas prestasi mereka. Gaji berdasarkan kemahiran, iaitu kenaikan gaji kepada pekerja yang telah menunjukkan kemahiran. Bayaran pahala, iaitu pekerja yang telah membuat pencapaian tertentu dalam organisasi. Bayar untuk pengetahuan, iaitu penghargaan yang diberikan kepada pekerja untuk pendidikan khas. Bayaran intensif ialah bayaran dan ganjaran yang diberikan untuk memotivasikan pekerja. Kaedah motivasi yang digunakan di dalam syarikat Samsung ialah teori McClellan, disebut sebagai afiliasi, iaitu pertalian adalah mengenai hubungan antara pekerja. Mereka yang memerlukan pertalian memerlukan hubungan yang baik dengan orang lain dan perlu dirasai dan diterima oleh orang lain. Contohnya, Samsung mempunyai persekitaran yang sangat baik untuk semua pekerjanya. Pencapaian adalah salah satu pendorong kepada pekerja. Contoh, semua pencapaian yang dicapai oleh Samsung menjadikan pekerja bekerja dengan lebih baik.
Berdasarkan teori McClellan, Samsung telah menerapkan satu motivator iaitu kekuatan. Promosi adalah salah satu contoh untuk menggunakan kuasa. Samsung memberi peluang kepada semua majikannya iaitu lelaki, wanita atau orang kurang upaya. Contohnya, dalam 2 tahun terakhir, seramai 329 orang pekerja wanita telah dinaikkan pangkat menjadi ketua pengurus bahagian. Ganjaran yang dapat ialah menarik bakat orang ramai, meningkatkan kesetiaan karyawan, peningkatan motivasi pekerja, peningkatan produktiviti dan keuntungan pekerja. Bagi select expenses untuk syarikat Samsung, jumlah pembelanjaan Samsung meningkat lebih tinggi dari 161 bilion pada tahun 2015 dan 181 bilion pada tahun 2018. As a percentage of revenue, expenses telah menurun dari sekitar 91% pada tahun 2015 dan 81% pada tahun 2018. Jumlah perbelanjaan Samsung sebahagian besarnya didorong oleh cost of sales yang merangkumi 55% daripada jumlah pendapatan pada tahun 2018 dan 66% dari jumlah perbelanjaan. Kos jualan sebagai persen revenue menurun dari sekitar 62% pada tahun 2015 dan 54% pada tahun 2018, didorong oleh memory pricing yang baik yang meningkatkan pendapatan tetapi tidak mempengaruhi kos. Penurunan ini telah menambah 13 bilion untuk pendapatan operasi Samsung. Dengan kata lain, kos akan lebih tinggi sebanyak 13 bilion jika kos penjualan kekal sekitar 62% dari pendapatan pada tahun 2018. Seterusnya kita akan lihat pemacu utama perbelanjaan dan margin bersih syarikat Samsung. Ini adalah menunjukkan jumlah perbelanjaan Samsung meningkat dari 161 bilion pada tahun 2015 kepada 181 bilion pada tahun 2018. Untuk margin pendapatan pula, margin pendapatan bersih Samsung telah meningkat dari sekitar 10% pada tahun 2015 dan hampir 18% pada tahun 2018. Hal ini kerana didorong oleh kenaikan memory price, namun kami menjangkakan margin menurun hingga 10% pada tahun 2020 kerana memory price telah berlaku perubahan. Kos jualan Samsung telah meningkat dari sekitar 109 bilion pada tahun 2015 dan 120 bilion pada tahun 2018. Kami menjangkakan kos jualan akan meningkat kepada sekitar 134 bilion pada tahun 2020. Perbelanjaan operasi Samsung yang merangkumi perbelanjaan jualan, umum dan pentadbiran dan perbelanjaan R&D telah meningkat dari 45 bilion pada tahun 2015 dan 48 bilion pada tahun 2018. Syarikat Samsung menjangkakan perbelanjaan akan meningkat pada kira-kira 53 bilion pada tahun 2020. Bagi perbelanjaan bukan operasi atau pendapatan berjumlah kira-kira 2.1 bilion pada tahun 2018 didorong oleh pendapatan kewangan yang lebih tinggi dan perbelanjaan kewangan yang lebih rendah. Perbelanjaan cukai pendapatan telah meningkat dari 6 bilion pada tahun 2015 kepada 15 bilion pada tahun 2018 didorong oleh keuntungan yang lebih tinggi. The company effective tax rate has ranged from between 25% to 27.5% and kami menjangkakan ia akan kekal pada tahap semasa. Apakah maksud penilaian prestasi? Penilaian prestasi adalah tinjauan berkala mengenai prestasi kerja, pekerja dan sumbangan keseluruhan kepada syarikat. Berapa kerapkah prestasi dan siapa yang membuat? Di syarikat Samsung, penilaian prestasi dilakukan 2 kali setahun oleh penyelia dan eksekutif di syarikat tersebut. Semua pekerja menjalani penilaian prestasi kerana mereka digunakan untuk menentukan prestasi individu dan tugas-tugas dan tanggungjawab mereka. Kesan pampasan terhadap penilaian prestasi adalah yang pertama, bertugas untuk bayar faedah pekerja, membelanjakan lebih banyak faedah kepada pekerja berbanding perniagaan. Kedua, keperluan untuk menubuhkan jabatan dalam organisasi. Ada juga peningkatan pekerja yang diperlukan menyebabkan kenaikan biaya berkaitan manfaat pekerja. Yang ketiga, bonus pekerja berpotensi menjadi
merugikan kerana dapat mendorong persaingan pekerja daripada mendorong kerja berpasukan pekerja. Okey, yang terakhir sekali ialah kesimpulan. Kesimpulannya ialah Samsung adalah syarikat global yang terkenal. Ia telah mengeluarkan barangan elektronik dan barangan konkret lain. Ia adalah jenama terkenal kerana perkhidmatannya, pekerja yang sangat baik, produk inovatif yang boleh dipercayai. Selain itu, pada pendapat kami juga mahu mencadangkan agar syarikat Samsung mengutamakan proses pengambilan dan pemilihan mereka. Kerana mereka harus memfokuskan pengambilan dan pemilihan pekerja mereka pada fleksibiliti, kepelbagaian, peluang yang sama. Mereka harus menggerakkan pekerja berdasarkan prestasi kerja kecakapan mereka.